Tak saya buka. Ya. Okey, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pada malam yang barakah, malam Jumaat, malam sebaik-baik malam dalam seminggu, dan isa hari-hari Jumaat sebaik-baik hari dalam seminggu. Maka pada malam ini sikit sebanyak kita guna masa untuk muzakarah bersama tentang tajuk yang saya tulis di atas tu. Kita nak wang tua lagu mana? Kita kena duduk lagu mana dalam masa Covid? Baik, saudara semua, maka kita minta wheelchair supaya kawan-kawan kita boleh bersama kita, supaya kita dapat faedah bersama insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka pada malam ini saya nak kecek tubik dua cabar. Yang pertama iaitu bersangkut paut dengan orang hak kena Covid dah, dan orang yang kena katuk kapung pada hari ini, maka tidak boleh keluar ke mana-mana. Maka ada beberapa kampung, banyak jugalah, dan kena tepat tu pakai semua tambun selalu dah, kena katuk lebih. Baik. Dan yang kedua, tetap kita orang yang duduk dalam keadaan tak ada kena katuk kapung. Kita boleh pergi situ, pergi sini ni. Maka kita kena wang tua lagu mana, dan apa yang kita kena buat dalam masa sekarang ni. Sama ada orang yang kena ataupun duduk dalam keadaan kapung yang ditutup, tak boleh keluar ke mana-mana, dan bersangkut paut dengan orang hak biasa, duk orang panggil apa tu biasa lagi, kapung tak kena katuk, penyakit pun tak kena. Maka kita kena duduk lagu mana, wang tua lagu mana, dan apa benda yang kita perlu buat. Baik, maka saya pergi bicara dulu benda yang pertama, iaitu tuju kepada orang yang kena Covid dah. Atau okat dia nak kena Covid tu banyak, persen dia tu boleh jadi dia kena, walaupun dia kata dia tak lagi. Tubik dua nah, saudara semua tubik dua. Orang hak kena dah, maka kita lihat dululah supaya kita setangga we mudah faham insya-Allah. Jadi orang hak kena dah ni, maka video tu supaya nak video derahsia insya-Allah, supaya dia nak video tu dia panggil sopan dalam cuba hak Tuhan cuba ni, sebab kita semua yakin
bahawasa tidak berlaku suatu benda baik pun sama dan bala pun sama, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tuhan kita ada hikmah di atas benda yang dia melakukan. Maka bagi kita orang mukmin semua tu baik belaka. Sama ada bentuk nikmat, insya-Allah baik jika kita syukur, dan jika bala baik juga jika kita sabar. Walaupun kita minta jauh dan minta selamat daripada bala. Baik, maka orang yang kena dah ni, supaya dia nak dapat pahala daripada Allah yang sangat besar, yang luar biasa, Tuhan nak beri kepada orang yang kena dicuba dengan bala, dengan susah payah, dengan apa yang berlaku yang dia tak suka. Syaratnya dia kena redha dan terima sepenuh-penuh apa hak Tuhan takdir atas diri dia. Maka benda yang berlaku dengan dia tu, itu bukan tanah kata Tuhan tak kasih. Tidak. Bahkan sebaliknya pula, saudara semua. Jikalau kita orang mukmin, walaupun kita minta selamat daripada bala, tetapi yang berlaku tu satu tanah kata Tuhan kasih kepada orang tu. Tak kira lah siapa-siapa pun. Lelaki ke, perempuan ke, yang berlaku kena tu. Ataupun bukan COVID, jadi penyakit lain. Susah payah bak lain. Semua tu cuba daripada Allah, maka itu tanah kata Tuhan kasih. Tuhan kehendak baik. Di sana ada beberapa hadis sebagai dalil dan bukti, kata Tuhan tu kasih. Apabila Tuhan kasih kepada hamba dia, maka Tuhan mencubakan. Cuba mana? Cuba di diri dia. Lagu mana diri dia ni? Dengan lepang tidak ada gapo nak makan, dengan sebab menyakit, dengan sebab orang panggil apa, ada kemuzuran, dapat menyakiti orang awak nyanyi ke dia. Ni Tuhan cuba situ. Diri dia, bersakupak dengan diri dia. Sama ada hak luar dan hak dalam. Dan Tuhan cuba juga pada harta dia. Nego, rugi, duit hilang, kena curi di orang, ataupun mari bala aibah maka rusak habis, punah habis, ataupun terbakar makan di api, ataupun mari angin ribut, mari benda lain lagi, maka rusak punah rumah tangga dia ataupun kebun dia, mapuh habis tanam dia, rusak habis dia panggil kebun dia. Tu cuba hak Tuhan, cuba. Dan kadang-kadang Tuhan cuba pula di anak dia. Berlaku orang panggil apa ni, kematian, berlaku sakit demam, berlaku benda yang tak molek dengan anak posit. Semua tu cuba Dengan makna Nabi kata apabila Tuhan kasih kepada seorang hamba dia, Tuhan cuba. Saudara semua. Maka sebaliknya pula saya nak cerita satu kisah yang berlaku masa dulu hari itu. Supaya kita tak puas sangat dengan kita muzakarah pada malam ini. Jadi, saya pernah rayak dah, lama dah. Tapi tak apalah, boleh hadir bersama kita pada malam ini, tak pernah dengar lagi. Iaitu, ada seorang perempuan yang sangat-sangat taat kepada suami dia. Layan suami sebaik-baik layan. Dan orang panggil apa, jaga perkataan dia, maka dia tak kasar dengan suami dia. Tak kata huduh ke suami dia, tak ngepek ke suami dia. Bahkan dia jadi isteri yang paling baik sekali di mata suami dia. Maka tak kala isteri ni layan sebaik-baik layan, rendah dirinya, kecek nak kecek, minta izin dulu, buat layan pun semua baik belaka. Maka sebab itulah suami dia tu kau hari kau kasih. Kau hari kau kasih. Menambah semua kasih suami kepada isteri dia. Sebab apa? Sebab isteri terlalu baik sangat buat kepada dia. Maka kita manusia ni, saudara semua, hak ni tabiat supa belaka. Tak ada siapa yang tak ada
berlaku lagu ni dengan dia. Berlaku lagu ni setiap orang. Nah, ini asal kejadian hak Tuhan tanya lah jiwa kita. Apa? Ialah Tuhan akan menumbuhkan kasih sayang setuju kena kita kepada orang yang buat baik kepada kita. Tak kira siapa. Siapa yang paling banyak buat baik kepada kita, kepada orang itulah kita kasih, kita sayang. Nah, tu. Maka tak kala isteri ni baik sangatnya buat terhadap kepada tok lelaki dia, suami dia, maka kau cinta suami dia kepada dia. Nah, tiba-tiba suatu hari suami dia keluar daripada tempat kerja, maka dia ni dia panggil apa masalah rumah sambut dengan baik-baik. Maka suami duduk di panggil kisi, maka dia pun pergi ambil air yang sejuk akik mari supaya suami dia minum. Nah, maka selepas daripada suami dia minum air, maka suami ni berasa seronok, berasa suka hati sangatnya, gembira dan berasa tak tahu nak buat lagu mana. Tak tahu nak balas lagu mana kepada isteri dia yang sangat baik gitu lalu buat kepada dia. Maka dia tu dia berlafaz tu dia kata, wahai isteriku, maka banyaknya benda baik-baik yang kamu buat kepadaku. Maka aku tak tahu nak buat gapo, nak balas lagu mana kepada kamu ni. Kalau gitu, hari ni minta. Mu nak minta apa, minta hari ni. Benda yang aku boleh buat, aku buat kepada kamu. Juga saya buat ni. Sebab apa? Sebab nak balas baik gatik. Sebab mu terlalu baik buat kepada aku. Nah, kalau gitu, apa yang mu nak minta mari. Hari ni aku bui belaka, jikalau aku boleh buat, aku boleh bui kamu. Nah, kata suami dia kepada orang panggil apa isteri dia. Sampai ke sumpah mana? Sumpah kata, benda mana yang saya boleh buat, maka jikalau akan minta mari, nah, saya nak buat, demi Allah saya nak buat. Nah, supaya balas budi basa, balas baik yang kamu buat kepada saya, wahai isteriku, wahai kekasihku. Nah, suami kata kepada isteri lagu tu. Maka saudara semua, isteri kata, ya baik abang, baik suami saya. Jadi saya lama ada satu benda yang saya nak benar-benar, tapi saya tak ada peluang untuk nak minta benda tu. Maka hari ni, selepas daripada abang ni, menggoyak ke saya minta yang apa saya nak ni, abang nak buat belaka, maka hari ni alhamdulillah saya boleh minta benda hak saya nak, dan abang pun boleh buat apa hak saya nak. Lepas tu abang sumpah pula, maka mesti abang kena buat. Dia kata ya. Suami kata, ya baik, minta. Apa nak minta apa? Maka kata isteri, abang cerai saya. Abang cerai saya. Tolak saya sebab saya tak siduk dengan abang. Allahu Akbar. Jadi suami ni tak nak hatu dak lah. Sebab dia ni, kau kasih nak tolak apa? Dan dia nak benda lain, nak benda hak dia panggil pun nak dia panggil nak pakai ke, nak dia panggil apa perhiasan ke, nak dia panggil benda hak lagu tu lah suami kan nak bui tu. Nah, tiba-tiba isteri minta suruh tok laki dia cerai, dia tolak dia sebab dia tak sedut dah dengan tok laki dia ni. Maka tak kala sumpah dah, janji dah, kalau gitu tok laki pun mesti kena buat. Nah, tapi maka dia bertolak. Tolak dengan air mata. Tolak dengan air mata sebab dia tak cerai. Nak cerai apa? Orang panggil pun sebaik-baik isteri. Nak cari mana lagu ni? Dan dia pun cinta kau tambah sama. Tiba-tiba berlaku benda yang dia tak suka-suka. Orang panggil pun nak berlaku. Maka dia tolak. Cerai. Dengan air mata. Maka selepas daripada cerai, saudara semua, maka dia duduk rumah isteri dia, maka lipat kain baju nak klik kepada rumah dia. Nah, maka bibi baik keluar daripada rumah dengan air mata. Isteri pun bukan tak kasih. Nah, saya juga kepada suami dia. Tetapi, dia panggil minta lagu tu. Maka selepas daripada suami keluar daripada rumah, nak klik pergi kepada rumah dia sebab dah berlaku perceraian dah di antara suami isteri ni. Maka berjalan lagi,
dah lebih kurang 30 mbek, 40 mbek, tiba-tiba di situ tu ada lubang, suami tak nampak. Nah, maka gelecah kaki, jatuhlah lubang, beradu, jerit. Sebab apa? Patah kaki. Nah, patah kaki, dah atau bergeliak, bekak lah, patah gitu kaki dia. Nah, maka isteri dengar suara suami dia, maka dia cek suara suami dia. Nah, maka dia berkasih hati, kasih ke suami dia. Bawa dengar belahung suami dia ni, gedung hingga tu daripada rumah nak kelih gapo berlaku. Nah, tiba-tiba nyata kata suami dia yang tolak dia sakning tu, sebab dia minta suruh tolaknya, nah, dah jatuh dalam lubang, duk bergaduh sebab apa? Dah patah kaki. Nah, maka dia pun tolong akak suami dia naik klik mari rumah dia semula duk dia tak kisi. Nah, maka dia kata, "Abah, suami saya rajak saya semula. Saya nak jadi isteri kamu." Allahu Akbar. Sangat peliknya orang panggil apa seorang perempuan ini. Saning orang panggil apa hadiah yang suami nak beri, dia minta secerah dia. Nah, tiba-tiba suami patah kaki, dia minta suruh rajak dia, suruh kembali dia jadi isteri semula pula. Maka sukalah suami ni. Nah, sebab dia tak nak cerah pun, tapi buat sebab dia berjanji dah, dia bersumpah dah. Nah tu, maka dia rajak perempuan tu jadi isteri dia semula. Nah, maka lepas pada tu suami dia tanya, "Wahai isteriku, nah, kenapa membuat lagu ni? Nah, apa benda? Nah, kok mana mau fikir?" Nah, dia kata, "Ya, Abah. Jadi saya ingat saya ni Abah, semenjak saya berkahwin dengan Abah, jadi isteri Abah ni, mari dia panggil apa 20 tahun dah. Saya tak ada pernah kelih Abah sakit pun. Nah, penipala pun dak Abah ni. Demam pun dak. Nah, tak ada berasa sakit pun Abah, dak le sihat semua." Nah, ada. Maka ketika itulah saya yakin kata Abah ni Tuhan tak kasih. Tuhan tak kasih. Sebab apa? Sebab mana-mana hamba yang Tuhan kasih, Tuhan cuba. Tuhan cuba. Tuhan hantar penyakit, Tuhan hantar penyakit ni. Berlaku susah payah hebat tu, susah payah hebat ni. Itu Tuhan kasih, Tuhan buat lagu tu dengan hamba dia. Tapi tak berlaku dengan Abah. Maka, kalau tak berlaku dengan Abah, maka saya yakin kata Tuhan tak kasih kepada Abah. Maka saya tak sedok dengan manusia yang Tuhan tak kasih. Saya tak sedok dengan manusia yang Tuhan tak kasih. Allahu Akbar. Perempuan semacam ni. Nah, payah carilah saudara semua. Di hari ni, para ibu bapa, apabila ada orang nak mari masuk minta anak dia ni, dia tak ada ambil berat mana haning ni. Tak tanya bahas mayebe, tak ada. Bukan tanya apa? Tanya kerja duit gajinya mana. Nah, rumah kaya kedak, anak siapa, orang kedebel kedak. Hak tu dia tanya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Kalau gitu, saya yakin kata Abang Tuhan tak kasih. Sebab tu saya tak seduk dengan manusia yang Tuhan tak kasih. Tapi selepas daripada Abang yang tu lubang, patah kaki Abang, ketika tu saya yakin kata Abang Tuhan kasih. Sebab tu saya nak duduk dengan Abang, sebab saya cinta ke Abang yang sebenar pun. Nah, itu saudara semua. Itu sebagai bukti dalil. Nah, dalam hadis dan cerita yang berlaku sungguh, nak bagi tahu kepada kita kata apabila berlaku bala ni, nah, ada dia, itu tanah kata Tuhan kasih kepada kita. Tapi orang yang berlaku ni, supaya nak dia tu dapat ganjaran, dapat pahala daripada Allah, dan nak dia tu rahsia, dua perkara yang dia kena buat. Maka wahai orang yang duduk dalam keadaan sakit, tak kira lah sakit gapo-gapo pun. Sakit yang tak sakut dengan COVID, ataupun sakut dengan COVID, nah, maka adalah dua perkara ni jikalau berlaku dengan kamu. Gapo? Yang pertama, kamu redha. Redha penuh-penuh. Nah, jawab kata, ya Allah ya Tuhanku, ya saya redha apa yang Engkau bagi kepadaku daripada susah payah.
daripada penyakit, daripada bala apa semua, saya terima ya Allah. Bahkan benda yang kamu hantar kepada saya ni, jika nak pergi dengan dosa yang ada pada saya, rengih lagi bala ni, rengih lagi dia panggil apa susah payah ni. Jikalau kamu hantar dan ikut dosa hak saya ada ni ya Allah, berat pada ni lagilah. Tapi sebab rengih ni, sebab Engkau kasih ke saya. Sebab rengih ni, sebab Engkau rahmati saya ya Allah. Maka saya terima penuh. Benda yang berlaku ni, ya saya lah salahnya. Tu saudara sung. Patu redha. Redha sepenuh-penuhnya. Maka ketika ni, jikalau kita lagu tu kita terima dan redha dan terima kasih pula ke Tuhan, sebab Tuhan tak harta yang lebih berat pada tu. Ketika ni Tuhan cinta kita. Ketika ni Tuhan redha kepada kita. Dan ketika ni tangguh mula masuk dah. Mula masuk tahap siap dah. Siap mari dah. Kemari sampai ke dia siap. Dan kena orang kadang-kadang mengaku pas malam ni ya, esok supaya cabut tahu daripada penyakit. Siap selalu dah. Saudara semua. Kalau gitu, hak Tuhan hantar mari ni daripada penyakit yang berlaku dengan kita ni, tujuannya Tuhan nak gerak kita. Nak gerak kita daripada lalai. Kita terlupa dia. Manusia ni berat sangat. Siapakah seorang ulama comel dia kata. Dia kata, seolah-olah Tuhan kata, hei hamba-Ku, aku turun bala kepada kamu, tiba-tiba kamu dah bergaduh dengan hal lain, tak ingat aku pun. Dan apabila aku beri kamu senang, maka mu duk ralik pula. Kalau gitu bila mu nak ingat aku? Bila mu nak ingat aku? Tuhan kata, bila mu nak ingat aku? Jadi kita ni buat Tuhan hantar benda mari susah, bergaduh nak cari duit, bergaduh muta cari. Padahal Tuhan nak kita kembali ke dia. Nak kita dia panggil mengaku salah. Nak kita ni khabar. Sebelum daripada luput masa. Orang yang Tuhan tak kasih ni kan Tuhan bui dunia ke dia, bui. Duk ngalalai, duk ngajoli, duk ngagalik siapa mati. Allahu Akbar. Maka kemarin ada waris saya seorang, dia hantar satu video mari, klip yang panjang lebih kurang 5 minit saja. Seorang perempuan jadi kru, jadi apa tak tahulah, duk masak. Boleh hadir saudara ni kelih, boleh hadir ramai-ramai ni, kat 40 orang ni, boleh hadir kelih klip ni. Boleh hadir. Maka dia duk dekat ada sedap. Kecek duk masak, nak goyak ke orang witi masak lagu mana. Sebab apa? Sebab dia ni orang kelih dia ramai, maka dia nak beri hadiah kepada orang dia duk titam dia, maka dia nak hajar satu sud. Wak makan hak sedap hak ia pandai. Maka pasal lagu, maka thai dia panggil apa? Live shot. Ketika dia ada buat tu, duk segar-segar pergi mari kecek apa sedap, tiba-tiba sembah mati. Sembah rebah mati. Maka hak lagu ni saya rasanya kita semua tak silap lagu ni. Tuhan make ngak kejut. Dengan kita tak khabar apa. Duk galik, duk lalai, tak ingat langsung kepada Allah, tak ingat langsung kepada akhirat, maka tidak dia tak ingat ni ke, tak sedialah. Semaya ber tak amat di mana. Dosa orang panggil apa tak ada bahasa segel mana nak buat, pahala tak ada lobo mana. Sebab apa? Tak ingat kepada akhirat. Kalau gitu, bala ni ialah bala, tak siapa nak, tapi deg-deg sebelah dalam tu ada kebaikan besar bagi kita orang beriman. Tu. Baik. Kalau gitu, kita hak kena ni, supaya kita tak rugi, tak sakit perih, kena orang sakit ni gak mengepek pula. Dia panggil kata ke Tuhan pula. Salah apa saya, misal kata. Hal ni kita minta berjauhlah. Jadi paling marah ke Tuhan. Paling marah orang panggil apa kepada penyakit. Tak terima apa hak Tuhan ni dia panggil nak cuba dia. Saudara semua. Baik, kalau gitu orang hak kena dah, we are redha sepenuh-penuh dan terima kasih kepada Allah sebab hak berlaku dengan dia tu rengih lagi. Padahal Tuhan nak hantar berat pada tu boleh. Tapi rengih alhamdulillah. Saudara semua. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, ini masuk sumo. Masuk sumo, nah, orang hak apa ni? Orang hak kena dah dan orang hak tak kena lagi, patut duduk dalam kawasan hak siang. Dalam kawasan hak siang. Kalau gitu, apa benda nah daripada amalan yang kita boleh buat belaka mudah-mudah, sekiranya kita buat, insya-Allah Tuhan jaga kita, menyelamatkan kita daripada penyakit virus ini dan penyakit lain-lain lagi. Maka di sini saya tak hurai banyak sebab saya biasa buat dah klip dulu, kecek untuk ning saja. Tapi orang panggil dalam Facebook saya ni ada lah, tapi kena hundur ke jauh sikit. Saya kecek panjang hari tu. Maka hari ni saya nak ringkas dia. Nak ringkas. Jadi ada beberapa perkara. Yang pertama, kita kena membanyakkan istighfar. Kena membanyakkan istighfar. Nah, itu dia. Sebab pada galik, bala yang mari yang berlaku dengan kita ni, nah, punca yang asasi yang paling besar yang hirik bala mari ni ialah dosa yang kita duk buat. Nah, itu dia. Apakah lagi dah kita dah akhir zaman ni ke? Nah, kebanyakan kita ni jauh daripada Allah, jauh daripada agama. Nah, itu tak ada kering mana kita kata. Nah, tapi sebelah lek dosa ni banyak pula kita buat sebab ia mudah nak buat. Dan duduk di rumah boleh buat, duduk mana boleh buat belaka. Nah, sebab tu kita kena sambut bala dengan apa ni? Dengan istighfar. Nah, kalau banyak kita boleh katakan. Ini satu alat senjata yang akan bunuh virus yang nak mari cari kita, saudara semua. Sebab tu dalam hidup hari kita di hari ni nah, kena membanyakkan istighfar. Lebih-lebih lagi kita sakit dah ni, banyakkan istighfar. Saning sabar, patu redha, nah, syukur kepada Allah, patu istighfar. Buat pula istighfar. Nah, supaya Tuhan musiakan cepat-cepat, menghabiskan cepat-cepat orang panggil penyakit ni, saudara semua. Yang pertama, istighfar. Yang kedua ialah kita membanyakkan salawat kepada Nabi. Membanyakkan salawat kepada Nabi. Allahu Akbar. Salawat kepada Nabi sebaik-baik senjata orang beriman pada akhir zaman. Nah, lebih-lebih lagi saya tuju kepada kampung. Jikalau ada ramai-ramai ni, nah, duduk di tempat yang kampung kena katuk. Nah, maka kampung nak katuk ni bukan semua kena. Kadang-kadang satu keluarga ya, tapi katuk sebab apa? Bimbang takut keluarga tu pergi luar. Nah, maka jika kita kena ke ataupun duduk di kampung hak lagu tu ke ataupun duduk di kawasan yang orang panggil pun ada penyakit ni ke, kita kena buat benar-benar dah benda ni supaya pagar diri kita daripada kena orang panggil benda-benda yang orang panggil kita duduk lari-lari ni. Yang pertama istighfar. Nah, banyak kita kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan membanyakkan salawat kepada Nabi. Nah, kalau boleh, nah, tu email 7 dah. Seru setiap rumah salawat. Nah, ayah salawat, ibu salawat, anak salawat, suami salawat, isteri salawat. Nah, dalam rumah tu. Buat ada. Nah, saudara semua, saya yakin sepenuh-penuh yakin. Jikalau kita 3 wilayah ni, pakai salawat belaka. Setiap rumah hidup orang panggil amalan salawat kepada Nabi. Nah, jikalau kita buat lagu tu, tak lepas bulan bahasa. Rai habis penyakit ni. Nah, rai hancur habis. Tidak ada. Sebab apa? Ia nak lawan tak boleh salawat ni. Nah, tu. Tapi hari ni, banyak orang panggil pun tak buat mana. Nah, kalau boleh buat di masjid comel mana. Lepas maya tu salawat 100 kali. 1 kali setiap lepas maya. Nah, lebih-lebih lagi subuh buat dengan ramai-ramai. Nah, tu. Saudara semua yakinlah dan cubalah. Nah, lebih-lebih lagi duk pak kawasan duk panggil duk rabak tu ke kena buat benar-benar benda ni. Nah, tu dia. Ambillah orang panggil pun nasihat daripada saya pada malam ni. Maka pergi buatlah hidup kita. Bukan kata hang saja. Bahkan
Nabi kita tu lekat. Ada semua senjata kita. Selawat kepada Nabi. Nah, ia akan jaga daripada, ia akan kawal jadi pagar di kita daripada segala benda-benda yang tak baik, insya-Allah. Saudara semua. Lagi pula daripada benda kita kena buat jika kita duduk di kawasan kampung kena katu ataupun kawasan yang ruk rebat tu duduk mengebak. Nah, lepas daripada kita istighfar, lepas daripada kita salawat kepada Nabi, dan kita kena doa banyak. Doa dengan Tuhan. Tuhan selamatkan kita, selamat keluarga kita, anak bini kita, dan jiran-jiran kita, kekasih-kasih kita daripada kawan-kawan kita dan kampung tempat kita. Maka, pakat berdoa. Nah, setiap di rumah berdoa belaka. Jangan tinggal doa. Doa ni Nabi kata apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Bermula doa ialah senjata orang beriman. Maka Nabi kata ad-du'a'u yanfa'. Bermula doa sangat-sangat manfaat. Jikalau bala berlaku dah, maka ia tolong akadkan bala. Dan jikalau hak tak berlaku lagi, hak bau-bau nak turun, maka ia sekat tak siwi turun. Kalau gitu doa ni baik belaka. Nah, saudara semua. Lebih-lebih lagi masalah ni juga kita kena bergantung benar dengan Allah. Dengan Tuhan kita ni bukan masa bala saja dak. Masa senang pun kena bergantung. Saudara semua, harta Tuhan yang menghilangkan sekelip mata ya. Orang yang ada juta-juta duit, sekelip mata raib jika Tuhan nak hilang. Juga sihat kita, dan Tuhan nak hilang sekelip mata ya. Gebah tungging kita, tak boleh buat gapo. Tu. Semua hak Tuhan belaka, Tuhan milik. Mata kita Tuhan milik. Sekelip mata, jika Tuhan kan ambil, maka tak nampak apa kita. Telinga juga nikmat hak Tuhan beri kepada kita. Sekelip mata ya. Tuhan ambil pak tak dengar dah kita. Mulut pun serupa, sekelip mata Tuhan ambil, bisu dah kita. Kaki tangan kita boleh gerak, sekelip mata Tuhan ambil, tak boleh gerak dah kita. Sebab tu kena syukur banyak ke Tuhan, lepas tu berdoa dengan Tuhan. Tuhan jaga orang panggil semua anggota yang dia bagi kepada kita, zat luar dan dalam. Dan panggil pun menyelamatkan kita daripada bala. Kita bergantung dengan Tuhan. Bergantung dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi masa-masa yang mulia belum semaya subuh kita berdoa, lepas semaya kita berdoa, lepas semaya kita berdoa. Itu dia. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi daripada senjata kita orang beriman supaya selamat daripada bala, sedekah. Sebab Nabi kata as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas-su. Bermula sedekah dia boleh dikatuk pitu-pitu bala 70 pitu. Sekali sedekah dikatuk pitu bala yang nak mari cari kita ni 70 pitu. 70 bala lah kita kata betul-betul kak. Maka dekah pop gitu tu habis. Kita selamat. Tak kena daripada bala yang nak mari gitu. Sebab tu sedekah. Lebih-lebih lagi waktu pagi, maka kita mula pagi kita dengan sedekah. Belum nak makan, belum nak keluar pergi kerja, belum nak buat apa saja, sedekah dulu waktu pagi hari. Lepas tu pergi. Supaya apa? Supaya jadi benda yang jamin kita, rak-perakan dah kata hari ni kita selamat. Kata hari ni kita repan selamat daripada bala. Jalan yang kita dengan kereta dengan mutu pun selamat insya-Allah. Repan dah tak berlaku apa. Sebab Tuhan jaga dengan sebab barakah sedekah. Tak rugi pun kita sebenar pun. Sebab apa? Harta Tuhan. Tuhan letak di kita ya. Saudara semua. Allahu Akbar. Dan apabila kita sedekah, pahala besar dah. Lagi pula, Tuhan jagakan kita daripada orang panggil bala. Dan orang kena dah. Kena lebih-lebih lagi kena sedekah jika dia duit ada. Sebab apa? Sebab sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Sebab sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Maka semalam saya kelih rekan Baba Zu semalam. Jadi Baba Zu ni usaha nak buat satu program, iaitu nak pergi bagi tung yang cheap kepada kampung-kampung yang kena kata.
Nah, maka kita dengar semalam Allahu Akbar, bagaimana susahnya saudara-saudara kita yang duduk di kampung kena katuk. Misalnya kok setahun ke kawasan Tabah. Nah, hak tu lama benar dah. Dia panggil belum raya lagi. Paning raya dah, lepas ada raya sambung pula 2 minggu lagi kata Allahu Akbar. Dan ada seorang yang duduk dengar daripada kok setahun semalam tu. Nah, dia kata sekarang ni di kampung dalam Tambun tu 102 orang dah hak kena Covid. Allahu Akbar. Dan itu duduk dalam keadaan bahaya sangat-sangat dah. Nah, maka jikalau perkataan muzakarah saya pada malam ini sapa kepada saudara di sana, nah, maka saudara sana buatlah apa saya royak ni. Salawat ke Nabi banyak, istighfar banyak, doa banyak, dan jika sedekah hati, dan tolong saudara kita, tolong buat baik. Buat baik kepada saudara. Nah, kita sama-sama susah, buat baik. Nah, maka kita duduk luar ni, tak boleh pergi kat tu kat ni lagi ni, saudara semua. Nah, Allah peluang besar bagi kita. Jadi, satu benda yang saya yakin, penuh-penuh yakin. Nah, jika kalau kita orang beriman, yang pertama cerak, kita lobo kepada pahala. Cerak, kita cinta-cinta nak masuk syurga. Cerak, kita nak selamat daripada bala. Cerak, kita panggil apa ni? Nak bahagia dunia dan akhirat. Cerak, kita nak menambah rezeki. Cerak, panggil apa ni? Banyak perkara benda baik-baik kita nak. Nah, maka di hari ni alhamdulillah, pintu tu dibuka depan kita. Pintu saat ni dibuka depan kita. Pintu yang waktu kita selamat daripada penyakit lebih-lebih Covid ni. Nah, pintu yang buka depan kita supaya menambah rezeki kita. Sekarang ni kebanyakan orang susah, rezeki payah. Nah, ada. Dan pintu yang waktu kita dapat pahala besar dibuka depan kita. Satu benda yang waktu kita semua daripada penyakit, dan pintu ni dibuka depan kita. Dan pintu syurga dibuka depan kita. Iaitu apa ni? Tolong saudara kita hak susah di hari ni. Dan peluang besar, saya sebenarnya pun kena ucap terima kasih kepada Baba Zu. Sebab apa? Sebab dia sudi. Dia panggil pun nak buat benda ni. Nah, boleh hadir kena orang panggil boleh hadir tutup kecek dengan ngeluk dah kena orang. Nah, buat pula dah, duit pula dah. Nah, ada. Padahal jika kita perhati kelih kepada jual gak, nah, orang panggil Baba Zu, dia tak ada buat kerana dia tak sekali. Nah, bahkan dia sebagai retak ya, sepan. Bahkan kita ni nak terima kasih pula kepada dia. Dan supaya apa? Sebab dia kita boleh buat kebajikan. Lepas tu bukan kebajikan biasa, saudara semua. Jikalau kita waktu berduit 100 kau nak pergi bui kepada orang yang di kak setan misal kata. Nah, 100 kau boleh pergi ke berapa orang? Sore tu pun tak cukup makan. Nah, sore 100 kau. Dan saya rasa kalau saya di rumah sini tak lagi cerak nak pergi bui duit no 100 kau pucuk-pucuk tak lagi cerak. Tak lagi cerak. Nah, ada. Pak kalau pergi pun pergi ke sore tu ya. Boleh pahala sekadar orang makan sore tu ya. Habislah. Nah. Jadi susah payah, malu lagi nak buat, jikalau kacau buat pun boleh pahala tak banyak. Nah, ada. Lepas tu siapa di kalangan kita yang boleh sore diri ni, boleh orang panggil apa bantu sutir kapung, tak ada orang rasanya. Nah, walaupun ada tapi orang tak buat cerak. Kadang-kadang kau duit banyak kau kupi. Nah, kau duit banyak kau saya kadang-kadang. Bukan semua orang, kadang-kadang kena-kena orang tu. Nah, orang panggil apa duit banyak. Tapi tak suka nak bantu. Nah, ada lagu tu. Nah, maka insyaAllah kita bukan daripada gulungnya tu. Tapi, jika buat betul lagu ni, nah, alhamdulillah. Kita wis 100 orang pun. Kita wis 100 kek pun. Maka 100 kek ni, mari campur semua, ruang palang. Orang bucunung bui, orang haduk bakok bui, orang haduk hakjai bui, orang haduk nakon bui, orang haduk Chiang Mai bui, orang haduk Taning bui, orang haduk Nara, orang haduk Jala bui, Kapong Sining, dalam Pasir Jawa ni bui, Ampenung bui. Maka duit tu hipang buat satu, prop buat satu. Lepas tu buat satu ni, pergi beli, pergi buat tung yang cheap.
Maka boleh banyak mana, bagi ke orang banyak mana, kita boleh pahala semua. Allahu Akbar. Nak cari mana lagu ni? Nak cari mana? Sebab tu, jikalau kita beriman sungguh, kena terima kasih kepada Baba Zu. Dan orang yang buat lagu ni, tak kira siapalah, jikalau ada baba lain buat, kena terima kasih kepada orang tu. Ada ustaz lain buat, terima kasih kepada ustaz tu. Ada Tok Nebel tu buat, kena terima kasih kepada Tok Nebel tu. Tak kira siapa yang buat, kita kena terima kasih. Sebab apa? Sebab dia jadi getak yang buat kita dapat pahala besar sungguh. 100 kok ni saudara semua, jikalau boleh misalnya boleh siapa orang panggil 200,000. Misal kata 200,000, jikalau buat dua orang panggil apa ni, dua setung yang chip tu 200 kok. Maka boleh dah orang panggil apa? 1000, orang panggil 1000 apa? 1000 keluarga. 1000 keluarga. Nah, satu keluarga tu berapa? Kadang-kadang orang 3 orang, 4 orang, 5 orang dan macam-macam. Misalnya kita ber-4 orang. Kalau 4 orang tu keluarga, maka orang panggil apa? 1000 rumah tangga ni banyak mana? 40,000. Nak tak Nah. 6,000 keluarga. 6,000 keluarga. Kalau orang 4 orang, 4,000 orang. 100 kok ni boleh jamu orang 4,000 orang, cari mana? Besarnya orang panggil pahala. Dan kadang-kadang Tuhan tak wis sekolah tu dak. Sebab apa? Ya pada galik ni pahala banyak, sikit ya dikelakuan orang terima. Kelakuan orang terima. Jikalau orang terima perasa pratap cai, berasa seronok, berasa gembira, cara mana dia berasa, cara itulah orang boleh pahala. Allahu Akbar. Ada. Maka misal kata orang jiran rumah kita, dia boleh makan, dah tak susah gapo kali, tiba-tiba kita beli, dia panggil apa, waktu nyacip jiwi dia beras, dia panggil sejabil 5 kilo. Oh ya, terima kasih. Tapi hati tak apa, tak rasa mana hari. Terima kasih, sukalah sikit-sikit. Tapi tak wi pun tak apa, tak berasa apa hari. Maka wi dengan tak wi sikit je beza. Maka boleh pahala. Tapi orang pang tak besar mana. Sebab apa? Sebab orang terima tak susah mana. Tapi barang sama ya. Beras 5 kilo tu giwi kepada orang yang tak ada apa nak makan. Allah dia dapat beras tu orang panggil apa? Dia berasa kata supaya orang cup ciwik dia semula. Dia boleh hidup semula dengan beras ni. Allah sukanya habis ramak tak boleh nak royak sukanya. Maka bagaimana dia berasa, cara itulah Tuhan balas orang kepada orang yang bui. Padahal beras sama-sama ya, 5 kilo dengan 5 kilo. Week pertama dia tak berasa kan. Sebab apa? Dia ada makan dah. Maka boleh pahala kita akan bui, tapi tak besar sangat. Tapi week yang kedua beras 5 kilo juga. Tapi dia berasa orang panggil tentang cai, dicai suka tak habis nak royak. Sebab apa? Dia susah sungguh. Dia berhajat sungguh. Allah, maka dia berasa gembira tak boleh nak royak. Maka hak ni pahala lebih besar daripada kita beri kepada hak ni. Maka di hari ni kita dengar semalam Allahu Akbar. Susahnya saudara kita yang duduk dekat ada kampung kena katuk. Tak boleh pergi kerana sedah. Kadang-kadang kau nanti mari pesak tu, tak sibu turun pula. Duduk rumah ya. Bimai apa? Bimai takut keracai penyakit. Bimai takut orang tak kena, dia dikena. Bimai takut orang ada penyakit tu, dia panggil apa? Hatta ke orang lain pula. Jadi apa? Kolamak. Jadi dia kolamak kau susah. Maka supaya nak usia dia maka kena jaga. Kalau itu duduk rumah tak ada kena. La haula wala quwata illa billah. Maka saya rasa tak ada siapa nak berlaku benda ni. Yakin ni. Maka kalau gitu jalan dia nya saudara semua buat sat ni. Buat benda sat ni. Sebab ya gini. Ulama kata mana? Ulama kata jikalau mung tak sepikan, jikalau mung tak sen panggil pen kon puai titiang, maka mung tolonglah orang puai titiang. Mung tolonglah orang pikan. Maka jikalau mung tolong orang pikan, mung tak pikan sampai bila-bila. Jikalau mung tolong orang titiang, mung tak titiang sampai bila-bila. Tu lagu tu orang panggil ulama wi kita kaedah.
Kita tolong siapa? Kita tak ada lagu tu. Jika kita tolong, orang panggil punya lemah air, kita tak lemah air. Maka ni pun supaya, jika kita pergi tolong, orang kampung kena katuk, kampung kita tak kena katuk, insya-Allah. Kita tolong orang kena COVID, kita tak kena COVID, insya-Allah. Saudara semua, kalau gitu, peluang dibuka di hadapan kita. Sekat benda jahat, dapat benda baik. Nak cari mana lagi? Sebab tu belomalah dia panggil buat benda ni. Bantulah. Dan jikalau kita atau aku nak buat seorang, tak saya melalui siapa, silakan. Di hari ini, bukan kata kita dia panggil serui kepada pihak yang tertentu, tak. Wilah ke pia-pia, nuangan mana yang ada tiasa nak ambil bagi kepada orang ni, kita masuk capur. Dia panggil masuk bantu. Tak kira lah pia-pia pun. Tapi ini ni, kalau tahu saya, awak betul dengan besar-besar lah, tak ada lagi. Mereka bozu sebab dia mula semalam. Dan betul saya kelih dia live malam. Kelih. Maka comel benar. Terima kasih kepada dia. Yang dia panggil, tapi Masya Allah lah bozurin. Tuhan sepatu hatar dia. Hatar dia mari untuk apa? Untuk jadi getak. Yang ambil dia panggil bantuan daripada orang seni, gitu orang susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Masya Allah. Dia Tuhan beri ke dia. Daripada nikmat. Benda baik besar. Baik saudara semua. Kalau gitu, kita nak selamat, kena buat benda tu saat ni. Kenapa? Kena istighfar. Kena salawat ke Nabi banyak. Kena berdoa sama dengan Tuhan. Dan kena sedekah. Lepas tu pula, kena buat baik kepada orang. Buat baik kepada orang. Saudara semua, kadang-kadang, sekali ya, kita buat orang suka, gembira, maka cerak orang yang dapat bantuan daripada kita, jadi makanan, jadi beras, jadi kakak kabu, jadi mama, jadi caya, jadi gapo ni, dia suka cerak, dia gembira cerak. Maka sekaligus yang kita bantu 500 kok, sekaligus yang kita bantu 1000 kok, dan kita boleh beri cerak orang yang duit ada tu, boleh beri cerak sikit sangat ya saudara tu, tak banyak sekali. Sekaligus yang kita menyukakan orang lain, kadang-kadang sebab satu ya saudara semua. Kita suka dunia dan akhirat. Tuhan balas kita. Tuhan balas kita jenis perbuatan. Bagaimana kita buat dengan hamba dia, lagu tu dia buat dengan kita. Maka jika kita banyak buat hamba dia suka, lebih-lebih lagi orang beriman, maka banyak Tuhan akan buat kita seronok. Bahagia dalam hidup dunia ni. Akhirat esok tak kena goyak. Jika kita buat ikhlas kerana Allah, akhirat esok tak kena goyak. Kita gembira cerak. Gembira cerak, saudara semua. Maka supaya nak saudara semua yakin, ini satu cerita yang Nabi royak kepada kita dalam hadis yang sahih. Bukan cerita direka, lepas tu bukan cerita berlaku masa sahabat dak. Bukan lepas pada sahabat dak. Bukan berlaku kita dak. Berlaku dengan umat dulu. Nabi cerita dalam hadis yang sahih. Nabi cerita kepada kita saudara semua. Apa Nabi cerita? Nabi cerita kata ada seorang yang senang lah kita kata, walaupun dia bukan sedagar sungguh-sungguh, tapi masuk dia orang yang duit ada. Maka dia ni duk bergaul dengan orang, duk jual beli dengan orang, gada apa semua apa gitu gini. Maka tak kala dia ni duit ada, banyaklah orang tu, orang hak susah-susah mari minta tolong dengan dia. Mari butai duit, mari butai barang, mari apa gitu gini. Maka dia pesan kepada anak kali dia, apabila siapa masa pergi kutip hutang, dia pesan ke anak kali dia. Dia kata, wahai anak kaliku, apabila mengikuti hutang setagi ni dengan orang yang butai duit aku tu, maka jika dia boleh bayar, duit ada, maka muti mengambil baik, jangan kasar. Dah dia panggil mu berakhlak dengan dia, muamalah dia dengan muamalah yang baik. Jangan kasar, jangan kata huduh dia. Jika dia bayar, boleh bayar, maka muti mengambil baik. Dan jika dia tak boleh bayar, sebab dia susah lagi, tidak ada duit, tidak ada apa, maka mu maaflah ke dia. Lagu tu dia pesan kepada anak kali dia. Maka anak kali dia buat lagu tu. Pergi minta hutang, siapa kepada umur yang tua dia senang, boleh bayar, maka dia terima dengan baik-baik, terima kasih, muka manis, senyum apa.
Dan apabila pergi kepada rumah yang susah, tak kuasa nak bayar, dia tak apalah, dia panggil apa, toke saya maaf. Nah, toke saya halal, tak apa. Gitu, saudara semua. Allahu Akbar. Maka orang ni Nabi cerita kata-kata, dia mati. Dia mati, lepas tu Nabi cerita, benda hak Tuhan, dia lihat, hak Tuhan, Nabi tahu, benda hak akan berlaku di akhirat kelak. Maka daripada benda, hak Tuhan, Nabi tahu, yang akan berlaku di akhirat kelak ni, tentang lelaki ni. Lelaki yang dia panggil pesan ke anak kuliah tadi. Ketika kutip hotel tu, suruh terima dengan baik-baik, suruh maaf orang yang hak tak kuasa nak bayar. Maka berdepan dengan Tuhan, saudara semua. Tiba-tiba, tidak ada pahala semahbub. Allahu Akbar. Umat dulu umur panjang. 200 paling kurang. Nah, 200 nak kata 300, 400, 500, 800, 900 ribu. Nah, kau panjang siapa kata Nabi Adam. Maka dalam masa yang panjang tu, tidak ada pahala satu pun tak ada. Allah. Gitu lalu. Nah, hidup. Ataupun sebelum lek dosa, sangat banyak benar. Nah, sangat banyak benar. Sebab dia senang. Nah, maka kebanyakan orang kaya ni kebanyakan lah bukan semua. Nak terlupa akhirat. Nak lalai. Tak nak juh mana pada galik. Nah, tapi bukan semua. Dan jika orang kaya, juh hak ni payah cari. Hak ni number one. Hak ni. Nah, Masya Allah. Maka, siapakah surat amalan hak catat dosa dia ni, Allah, ya berubah-ubah banyak benar-benar. Nah, pas satu rebah ni mata kelis surat ni bukan sekeping kertas bobok kita learning, bukan. Nah, maka ia berdepan dengan Tuhan. Tuhan kata, wahai hamba-Ku, adakah malaikat aku ni buat zalim kepada kamu? Adakah malaikat harus tanda amalanmu buat ni? Buat baik, buat ia tanda, buat jahatmu tanda ni. Adakah ia buat zalim kepada kamu? Dengan makna, apa saja dosa mu buat, ia tanda belaka. Tetapi apabila mu buat baik, ia tak tanda. Lagu tu kau kat mana? Sebab tak ada pahala ni. Atau dosa saja ni, kat mana? Lagu tu kau. Malaikat kuat zalim kamu kau. Nah, Tuhan tanya dia. Maka dia kata, ya Allah, ya Rabb, dak. Semua hak tanda, dia dah. Nah, dosa semua tu saya buat. Dan pahala tak ada sebab saya tak ada buat. Mengaku depan Tuhan nak bangkit mana? Nah, akhirat esok semua kita mengaku belaka. Bahkan hari itu Tuhan tutup mulut, zip mulut, tak segi berkecek sebab mulut dia berhibah. Maka Tuhan tu tangan berkecek, suruh mata berkecek, suruh hidung berkecek, suruh kulit ni berkecek, suruh tangan berkecek, suruh kaki berkecek. Sebagai jadi saksi. Nah, kata apa? Kata repang kita buat gapo kata. Nah, maka dia pun tak ada apa, yakinlah kata cerak dia ni ngaka bulak-bulak ngaka. Sebab tak ada pahala. Dosa saja. Nah. Maka tatkala lagu tu dia pun kata dia tak ada apa dah dia ni. Maksud ngaka dah dia tak ada apa. Tiba-tiba tu dia kata, wahai hamba-Ku, tetapi ada satu perbuatan yang membuat masamu hidup di dunia dulu aku suka. Aku kena, Tuhan kata. Nah, dia kata, amalan apa ya Allah? Satu amalan, ya tak Allah, satu ya. Dah nak buat gapo satu? Dah, tak apa tak kena goyak. Ha? Kalau goyak pun, supa dengan tak goyak. Sebab lagu-lagu mana pun, saya kena masuk neraka dah. Sebab apa? Dosa terlalu banyak, pahala tak ada. Maka Tuhan kata, mung dulu ni, tah dunia, mung banyak tolong hamba-Ku. Jadi mung pesan kepada anak kalimu. Ketika ikuti hutang, jikalau boleh bayar dengan baik, mu terima dengan baik. Jika tak boleh bayar sebab susah duit tak ada, mu maafkan. Maka banyak mu maaf kepada hamba-hamba-Ku yang susah, yang tak kuasa nak bayar hutang kamu. Maka wahai hamba-Ku, bagaimana mu maaf kepada orang panggil hamba-hamba-Ku atas dunia dulu, hari ni ku maaf kamu. Pergi masuk syurga. Allahu Akbar. Saudara semua. Jadi Tuhan ni, ia balas kita jenis perbuatan kita kepada hamba dia atas dunia ni. Bagaimana kita buat dengan hamba dia, lagu tu dah Tuhan buat dengan kita. Maka jikalau kita banyak buat, orang lain suka hati, orang lain gembira, orang lain dia panggil apa? Berasa seronok dengan sebab kita dan kita ikhlas dengan perbuatan kita tu, yakinlah
Dah, ia akan suka benar-benar di akhirat kelak. Ia akan suka benar-benar ketika turun dari kubur. Ya, bukan dunia ni pun Tuhan akan beri dah setengah-setengah kebahagiaan ke dia. Pak, hari ni jika kita own ni, duit gi, tak ada siapa tahu kita. Dia tahu ya own gi. Nah, ada pun Bapa Zui nak baca gi ikut dia sebab kita sendiri baca ni kita ni. Nah, aduh, nah ya tak ikhlasnya orang yang beri itu. Allahu Akbar. Maka orang yang beri ikhlas macam ni, nah, tak butung ke mana? Tak berjaya kok mana, tak bertuah kok mana, tak jadi ahli syurga apa lagi. Nah, bahkan daripada sifat ahli syurga ialah ia suka beri makannya kepada orang. Daripada sifat ahli syurga ia suka tolong orang. Saudara semua cuba terdapati. Cuba terdapati baik-baik. Hak Nabi riwayat dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Nah, Nabi kata sesungguhnya ada seorang perempuan yang khija'ah dia berzina. Nah, maka setiap hari dia berzina. Tetapi sebab satu amalan yang dia buat, di mata orang tidak ada harga. Di mata orang buat kata awak supaya tak ada beza. Sebab apa? Lekeh sangat amalan yang dia buat. Tapi amalan yang dia buat ni, yang lekeh di mata orang ni, tidak ada harga di mata orang. Nah, menyebabkan dia tu, Tuhan apa semua dosa yang sangat banyak, yang sangat besar. Dan Tuhan menjadikan dia perempuan yang berzina tu jadi ahli syurga. Allah. Bagaimana dia buat? We minum air keheninnya. We minum air keheninnya. Hanya suka, hanya gembira. Makhluk daripada makhluk Tuhan. Secara tu Tuhan balas baik ke dia. Lepas tu bagaimana jika kita buat kepada orang? Lepas tu orang-orang Islam pula. Lepas tu orang ada keadaan cemas susah pula. Allahu Akbar. Sebab tu saudara semua, pintu syurga buka depan belum mula orang panggil masuk. Nah, pintu kebahagiaan dia buka depan belum mula masuk. Pintu orang panggil selamat daripada bala duduk depan, masuklah belum mula masuk. Nah, pintu orang panggil pemenamah rezeki duduk depan, orang panggil belum mula lagi masuk dalam pintu tu. Dengan kita tolong saudara kita yang susah. Nah, tu saudara semua. Dan orang panggil apa? Supaya kita selamat. Nah, jadi kita tiga wilayah ni, saudara semua, tiga wilayah ni, nah, kita ada dua hak. Dua hak. Apa? Hak ukhuwah Islamiyah, lepas tu hak jiran. Jadi kita tiga wilayah saudara belaka, saudara seagama. Maka apabila kita saudara, maka kita nak tolong saudara kita yang susah. Kita kena akad, dia panggil apa? Susah payah yang berlaku dengan dia, sekadar kita mampu. Sekadar kita kuasa. Nah, dan hak lagi, ia jiran kita. Lebih lagi, kampung tempat yang rapat dengan tempat berlaku tu. Misal kata di Jammu Rene, kampung dekat dengan dia ke apa? Kampung dekat dengan dia, dia panggil kawasan ke apa? Kawasan ke, dia panggil apa ni, apa ni? Ke Jelutong. Nah, dekat tu, dengan Jammu Rene tu. Nah, kawasan Pak dia panggil apa? Panjura. Nah, kawasan dia panggil apa? Mak Yu Muhabading misal kata. Nah, kamu hak jiran tu. Hak tu lebih lagi kena tolongnya. Sebab jiran dia. Nah, takutlah dia panggil satu hadis yang Nabi kata apa? Wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman orang ni. Lepas tu bukan sekali Nabi kata. Nabi berulang-ulang. Nabi kata, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman orang ni. Demi Allah tak beriman orang ni. Demi tak sempurna iman dekat-dekat nak tak ada. Kalau ada pahala sangat yang nak cabut dah ni. Nah, siapa siapa kepada sahabat bergetar, sahabatnya bergetar. Nah, bimai takut ia jadi orang yang tak beriman yang Nabi sumpah. Lepas tu Nabi 3 kali pula. Sumpah sadaq. Lepas tu taukid 3 kali pula. Wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman. Demi Allah tak beriman. Demi Allah tak beriman. Siapa Ialah mereka yang tidur menyerah dengan sebab dia makan kenyang, padahal jiran dia tak menyerah tidur sebab lapar dan susah. Allahu Akbar. Pas jiran kita berlaku dah lagu tu ni ada. Nah, orang yang duduk dekat susah ni tak menyerah mana tidur. Nah, susah nak robah penyakit lagi. Nah, makan ni tak ada pula. Dah macam-macam. Nah, saudara semua. Sebab tu nah, kita saudara seagama 3 wilayah ni, nah, kena capur tangan dah. Lepas tu tak banyak kali.
Jika kita 3 wilayah ni pakat satu hati. Nah, satu hati berlaku ni. Wis 10 kok sore pun dia panggil pos seni habis dah sebab berlaku tu. Kalah dia panggil kocis pas bulan pun makan seni tak ada gapo kali. Nah, ada. Tapi hari ni orang hak bantu tu tak sapa 1%. Tak sapa 1%, tak sapa 1%. Orang hak bantu. Allahu Akbar. Duk mana lagi orang lain. Nah, ada. Sebab tu hari ni kita kena sedar dah hari ni. Hari ni kita kena khabar, orang hak berlaku pun kena khabar. Nah, dosa banyak aku ni, kembali kepada Allah, minta ampun, istighfar, dan buat amalan banyak, berdoa dengan Tuhan, manja dengan Tuhan. Dan orang tak kenal lagi pun kena pagar. Nah, kena tolong saudara. Nah, tu dia saudara semua. Allahu Akbar. Dan jika kita ambil padu, maka bimbang jugalah. Bimbang takut masuk oleh hadis yang Nabi kata, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Nah, siapa-siapa yang tak ambil padu, susah payah yang berlaku dengan orang Islam, nah, maka orang tu bukan daripada orang Islam. Allahu Akbar. Nah, takut ni, takut. Nah, ada. Kalau gitu saudara semua, nah, insya-Allah, nah, kita berlomba buat baik. Nah, bakat-bakat tolong saudara kita dengan sekadar dia panggil apa, kita boleh buat. Dan saya rasa boleh buat cerak. Nah, 50 kok sore boleh buat cerak. Nah, 100 kok sore boleh buat cerak. Nah, dah orang ada boleh buat banyak pada tu lagi. Dan semalam, nah, sangat baiknya kita dah duduk kelih tu, nah, ada orang tu orang 10,000 nah, masya-Allah. Nah, dan orang ni dia panggil 1000, orang ni 500. Nah, tu. Kalau itu belum lagi. We ada. Walau tak semua pun, we ada, dia panggil apa, sekelompok, nah, daripada orang tempat kita yang ada jiwa semacam ni, maka insya-Allah dengan berkat demoning lah Tuhan akan bala. Nah, sebab nanti semua tu lambat, maka buat lagi dulu. Nah, tu. Bahkan jikalau kita ni, nah, duduk tepi jiran kampung dia tu, kita ada boleh buat, kita tu email, kita tu khatib, kita tu bila kita jadi tu nabi apa, kita boleh ambil. Pungut dari kampung kita tu, hagi bui ke kampung jiran kita. Boleh. Comel benar hal tu. Kita nak kelih benar lagu tu. Nak kelih gambar lagu tu di hari ni. Saudara semua. Baik. Lagi, daripada benda hak kena kecek juganya. Nah. Ialah. Tapi, belum nak pergi situ tu. Semalam, dalam khambin saya tulis. Ketika Baba Zul Laisuk semalam, saya tulis. Tulis mana? Tulis kata, jikalau boleh ni, saya nak kelih gambar tu. Gambar apa? Gambar yang berlaku pia boh bau ni. Allah, boh bau ni tegak belomo kita ni. Belum apa? Nak pergi tolong. Dah waktu yang cik ni boleh kata, setiap menitik ni pakat buat belakang. Nah, belomo nak pergi. Nah, ada. Kalau gitu, hak ni mari, hak tu mari, kawasan tu mari, bakal pergi belakang tu. Siapakah tempat berlaku tu dah, dapat tu nyakit sore-sore tu 5 ni. Alhamdulillah, tak ada apa lah, demo susah. Nah, sukanya orang hak berlaku tu. Sebab apa? Demo tak tinggal, demo tak terlupa. Kalau gitu, hak saya harapnya, dan cinta-cinta nak berlaku di hari ni nya, dan bersakut paham kapung yang kena kata, duduk lakat susah ni kak, kita nak kelih ramah tu semula. Ramai kita berlomba pakat pergi tolong kapung hak susah di jalan ni. Sebagaimana berlaku di masa air boh bau ni. Kita pakat pergi. Ni sama ya. Kadang-kadang hari ni lebih susah daripada boh lagi. Boh tu air mari saja ya. Nah, tu dia. Tak penyakit, tak ada berjakit. Bagi kita boleh pergi mari, boleh pergi ke tubik pergi mari, tak ada masalah. Nah tu. Tapi ni penyakit ni dia panggil pun. Ni, hati robah tak menyerah tidur. Nah, tu nak buat apa dia panggil apa tak seni. Nah, kita hari ni pun tak lagi kana kita hari ni. Malah tu baik ikan. Nah, duduk rumah baik, bimbang. Nah, ada panggil sip tubuh-tubuh tu tak capai tak tu baik. Nah, tu dia. Mayat kata. Kalau gitu, saudara semua, insya-Allah lah. Nah, kita dia panggil apa? Baba Zumul awak semalam, insya-Allah lepas ni ada lagi ungkar lain-lain. Dan orang panggil apa, orang lain-lain akan orang panggil apa, berjalan bersama, akan sokong menyokong tolong saudara kita yang dalam keadaan susah insya-Allah. Baik. Dan pada akhir sekali malam ni yang saya nak keceknya
iaitu kita ni kena ada sifat siasalah. Faham siasalah kena ada dalam jiwa kita. Lebih-lebih lagi siapa ni? Nah, ialah orang yang mari kelik daripada kawasan hak ada penyakit ni. Orang duk kerja kat Bakak, kerja kat Hak Jai, kerja kat Phuket, kerja kat Surat Thani, ataupun Nontaburi kat Bakak, kat Surat panggil pon tempat yang lain-lain yang duk kerja kat Hak Jai, kat Songkla misal kata. Dak ataupun duk Malay ni. Klik mari misal. Kita yang ada okat siang nak lekat virus COVID ni, kita klik pun kita kena save di kita. Emang kita diserah kepada orang panggil apa, semua di kampung tempat kita, ambil pergi pesak, ambil pergi kad tua dulu. Nah, baik benar. Ataupun kita klik, dia dalam rumah, dalam bilik je. Nah, tak tu pergi ke mana. Dalam rumah pun jaga, tak ada masuk rapat mana-mana dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan adik-adik kita. Bimbang takut kita ada. Sebelum yakin kata kita tak ada. Nah, tu dia. Kena save lagu tu. Walaupun tak ada siapa suka buat lagu tu. Dan sebab apa? Oh, dia panggil apa, duduk dalam bilik siapa boleh duduk. Bukan sikit-sikit, kena duduk paling kurang 14 hari. Nah, tapi walau begitu pun, kena buat lagu tu. Supaya apa? Supaya kita tak jadi puca yang buat orang lain susah payah dengan sebab kita. Kadang-kadang buat orang lain mati dengan sebab kita. Nah, kita klik mari pak buat mudah-mudah. Iyalah, tak ada siapa yang dia panggil apa kata dia kena, tak ada siapa. Walau dia mari bakak sekalipun. Dia tak kata dia kena, dah tak lekat ya, dia save tu lah. Semua orang yang klik lagu tu belakang. Orang yang kena di hari ni pun dia kata ya dak juga. Dak saya dak. Saya jaga molek, saya ada alkohol di tangan ni, ada di dalam kocek ni. Gipak semua-semua halu dah. Nah, saya beringat benar-benar. Kalau gitu, tak usah bosai. Rapat kandai, saya tak ada kena. Saya tak ada, dia panggil apa, tak ada kena COVID dah. Semua orang, hak pesak temu lepas dah tu, dia klik mari, lagu tu belakang. Saya tak ada kena saya. Tiba-tiba ada peng, ada. Lepas tu dia ada tu lagu mana? Susah habis di kampung. Dan dia puca yang wakwi, ni, orang tua dia kena COVID. Wakwi, ibu dia, ayah dia, adik-beradik dia, isteri dia, suami dia, anak dia kadang-kadang kena habis sebab dia seorang. Keluarga tu, teruk dah tu, hingga lagi. Lepas tu, sapakah nato kalau kapung, sapakah, ni, katuk kapung, susah habis orang, beribu orang dalam kapung, sebab kita seorang. Nah, ketika ni kita handcare tu. Nah, lebih-lebih lagi, benda ni, dia panggil apa? Bahaya. Kalau kita tahu dosa besar mana. Tak tahu pun salah besar. Tapi dia berlaku dah, sesar pun nak buat apa tak boleh dah. Nah, kacau lah minta maaf pun, orang tak maaf mana dah kerja tu. Sebab apa? Handcare tu lah demo ni. Demo dia panggil apa, tak ada siasat langsung. Nah, sebab tu benda ni kena amati saudara semua. Nah, lebih-lebih lagi kita duduk di kampung yang kena tu, duduk ngebok tu. Kita kena save benar-benar. Nah, jangan jalan buti jalan dulu. Nah, duduk dalam rumah kita dulu. Orang rapat kita pun kita bisa jauh dulu. Supaya apa? Supaya kita tak jadi cenuan yang buat mengebok kacau penyakit dengan sebab kita. Nah, kita orang bimbing tu bukan gitu. Sebab tu Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Nah, siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat esok, maka hendaklah dia jangan buat menyakiti kepada jiran dia. Jangan buat menyakiti. Jangan buat menyakiti kepada jiran. Nah, Allahu akbar. Saya yakin sepenuh-penuh yakin saudara semua. Orang yang buat lagu ni yakin kita dia tak kena, dia tak ada, tiba-tiba klik mari pak dia pergi bebas rata lagi habis dah kedap jalan lepas habis peng tiba-tiba dia ada. Nah, menyebabkan
Nah, suti tambun, suti ampa misal kata. Katuk dengan sebab dia. Ia sesar, cerak sesar. Kadang-kadang siapa nak mendiri kadang-kadang. Nah, tu lebih-lebih lagi apabila dia menyebabkan anak dia mati dengan sebab dia. Dia menyebabkan ayah dia mati dengan sebab dia. Dia menyebabkan ibu dia mati dengan sebab dia, sebab Covid ni. Padahal mati itu daripada Allah belaka, tapi sebab dia sebab. Nah, tu. Maka bahasa kata, ya mahai apa itu yang juga. Nah, sebab tu di hari ni kita kena save. Nah, kita jika lama tak bahaya, tolonglah saudara semua. Kita kena siasat. Ni orang berimeh. La darara wa la dirar. Kita orang berimeh tidak ada jenis menyakiti diri sendiri dan tidak ada menyakiti orang lain. Nah, tu. Sebab tu, nah, kita kena capur tangan, kena ruam, kena sepakat. Nah, pakat-pakat tolong sesama kita. Nah, jaga seboleh-boleh jaga. Walaupun tak bebas, tak apa. Nah, kalau gitu hari ni, nah, tak ada buat jemaah, tak apa lagi. Sebab apa? Ada sebab yang buat kita tak boleh buat jemaah. Dan tak haram pun tak ada buat jemaah. Misal kata sebab apa ni? Dan dia panggil tu baik arah daripada, dia panggil cula, tu baik arah daripada, dia panggil apa? Majlis. Nah, suruh buti sama tara. Nah, buti sama tara. Maka jaga diri, keselamatan diri ni muqaddam, diutamakan daripada wak sunat. Bahkan kadang-kadang daripada wak wajib pun diutamakan lagi. Sebab tu bangkai ni haram makan. Tapi jika nak mati tak makan, ketika tu harus makan. Nah, tu naik atas patara tu nah. Tu. Kalau gitu sini pun supalah. Nah, sebab tu kita kena save. Maka misalnya kita klik Malaysia. Lebih-lebih lagi orang lari klik. Lari klik. Tak ada masuk dengan jalan betul-betul dah. Tak ada cak pasport, tak ada gapo dah. Lari klik. Nah, maka kita klik rumah dah, save lah diri. Nanti kana lagi dia lah rumah kita. Nah, dengan orang rumah pun pisah hang-hang dulu. Bimbang takut ada. Sebelum kita yakin kita tak ada. Siapa dia panggil 14 hari. Tu lepas tu apa tebik-tebik dah lah. Tak ada gapo dah. Nah, tapi belum tu save dulu. Bimbang takut berlaku ke Allahu Akbar. Nah, sebab kita seorang ni ke, nah, mati orang rumah kita. Sebab kita seorang mati orang jiran-jiran kita. Kampung tempat kita susah bih, nah sebab kita seorang. Berlaku dah benda ni, berlaku dah. Nah, sebab tu kita kena sedar bersama saudara semua. Baik. Dan yang akhir sekali malam ni ialah kita orang yang tak kenal lagi ni. Nah, alhamdulillah syukur kepada Allah. Lepas tu jangan hina, jangan rangkian. Orang hak mari daripada kampung hak ada. Nah, semalam kita dengar seorang perempuan telefon masuk dalam kambozu, kadang-kadang kita berasa kecil hati. Kenapa kita orang sudah buat dengan sesama sudah buat lagu ni? Kena buat lagu tu. Kena buat lagu tu. Tak boleh, haram lagu tu. Nah, jadi tak kala orang ni mari daripada kampung. Dia tak kena kali. Tapi sebab berlaku dalam kampung dikata. Dia tak kena kali. Walau dia kena pun. Dia siada. Misal kata, masuk orang bang kelik mari tu masih ada pun ketik dah. Pak, tu baik mari pak, kita ni nak rakyat kaya boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tidak ada sebab pun. Walau ia kena menyakit pun, kita tak boleh peci lagi ke dia. Tak boleh lagi kita peci ke dia. Sebab dia panggil apa salah dia nya? Lebih-lebih lagi dia tak sekalian, dia tak sengaja, dia tak ada jadi orang yang dia panggil apa ni, mari peran menyakit kali. Apa salah dia nya? Nah, sebab tu kita jangan ada sifat lagu tu. Saudara semua. Nah, bimbang ni, jika ada benda ni, nah tu enak atas dia kena. Nah, tu dia nampak mata sangat, nampak somang sangat, nampak dutu orang. Maka orang ni pada galik tu hatta ke dia orang ni. Nah, supaya kita tak adi orang yang Tuhan benci, tak adi orang yang Tuhan nak hatta menyakit gi, maka kita jangan benci kepada orang yang kena. Nah, tapi kita asal dekat tu lah cara, hak tu nak jaga, hak tu dia panggil apa? Sunat pula, wajib pula kita kena buat lagu tu. Tapi jangan sampai ke hina. Duk jauh tak apa, tapi hina jangan. Nah, tu dia. Maka dia panggil apa? Ini dah sikit sebanyak dah mudzakarah kita pada malam ni, insya-Allah dapat manfaat bersama. Nah, tu harap-harap dengan malam yang barakah semacam ni, nah kita
orang panggil apa ni, boleh dapat benda baik-baik yang boleh main guna dalam hidup kita dan jadi sikit sebanyak dan jadi penawar bagi masyarakat kita, jadi puca yang wakwi orang susah dapat seni, orang sakit dapat sembuh, orang panggil dalam keadaan cemas ni boleh nyawa orang panggil apa dengan baik. Nah, maka insya-Allah dengan orang panggil apa ni dengan sebab benda-benda yang baik ni jadi puca yang wakwi tu akan balu daripada kita cepat-cepat insya-Allah. Nah, maka terima kasih banyak-banyak kepada semua saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Nah, maka dia panggil apa ni? Sambung lagi pada malam yang lain jika ada dia panggil benda-benda yang kita dia panggil nak muzakarah bersama benda penting-penting insya-Allah. Nah, maka pada malam ni sekarang saja sambung lagi insya-Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.